Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Haninah binti Irani daripada Tim E2. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah ibu yang ditulis oleh saya di bawah pejuang saham yang bertajuk Nilai Perusahaan Bahagi EBITDA. Alhamdulillah, dengan syukur dan izin Allah Ta'ala, saya berjaya menyiapkan ibu ini yang telah saya ambil masa lebih daripada 1 bulan untuk siapkan dengan mencari maklumat-maklumat yang sahih daripada sumber-sumber seperti daripada TradingView sendiri, daripada bursa saham sendiri, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Nabil kerana membantu saya konsep tentang apa yang patut ada dalam ibu ini sendiri dan bagaimana sebenarnya penggunaan nisbah perusahaan bahagi EBITDA ini. So, saya berharap jika ibu ini berjaya, saya sampai kepada pembaca sekalian, saya mohon maaf jika ada terkurang bicara, tersalah kata dan tidak mungkin ada yang tidak mendapati cita rasa pembaca. Jadi, saya harap ibu ini sedikit dapat membantu untuk membuka minda kepada pembaca untuk mula menjinak dalam dunia pelaburan. So, di sini saya ingin mulakan apa penceritaan apa yang ada dalam ibu ini. Dalam buku ini saya akan menceritakan beberapa faktor ataupun beberapa isi penting tentang nilai perusahaan bahagi EBITDA ini. Oleh itu, saya telah membagikan ibu ini kepada 4 bab. Bab pertama adalah mengenai pengenalan. Apakah itu nilai perusahaan bahagi EBITDA? Apakah nilai perusahaan iaitu enterprise value kepada EBITDA? Nisbah enterprise value kepada EBIT dikira sebagai nilai perusahaan dibahagi dengan EBITDA. Oleh itu, sudah tentu formula yang patut kita tahu adalah nilai perusahaan bahagi EBITDA. Seterusnya, definisi nisbah nilai perusahaan kepada EBITDA. Ini menunjukkan untuk jangka masa berapa keuntungan yang tidak dikeluarkan daripada nilai penyusutan dan pembayaran faedah akan melunaskan kos pemulihan syarikat. Nisbah ini sangat berguna ketika menilai perusahaan berinvestasikan modal di mana nilai susut nilai atau depreciation sangat merupakan perbelanjaan yang besar bagi syarikat. So, pelabur strategi umumnya menganggap syarikat yang mempunyai nilai EV bahagi EBITDA ini yang di mana nilai di bawah 6, mereka menganggap murah, tetapi oleh kerana ini adalah penilaian yang relatif, maka kita perlu membandingkan dengan syarikat yang mana syarikat ini berada di bawah sektor yang sama ataupun industri yang sama. So, barulah kita dapat pastikan yang mana satu lebih okey. Tapi sebahagian pakar yang lain pula berkata bahawa nilai di bawah 10 dianggap normal. Namun, untuk membandingkan nilai ini, mereka juga bersetuju pendapat yang tadi bahawa untuk bandingkan, kita perlu membandingkan di antara dua company yang di bawah sektor yang sama. Apakah pula definisi nilai perusahaan sendiri? Nilai perusahaan atau dikenal sebagai enterprise value merupakan jumlah penilaian syarikat. So, enterprise value ini digunakan sebagai alternatif yang lebih baik untuk permodelan pasaran. Nilai yang dikira sebagai nilai perusahaan ini dianggap lebih baik daripada permodelan pasaran kerana dikira dengan menambahkan komponen penting kepada nilai permodelan pasaran. So, oleh itu kita tahulah formula asas untuk mengira EV, sebab tadi kita tahu formula untuk kira nilai perusahaan bagi EBITDA, tapi formula asas untuk kira EV itu sendiri adalah permodelan pasaran tambah dengan hutang tunggak ataupun dikenali sebagai debt outstanding debt, tambah dengan monetary faedah, tambah dengan saham keutamaan iaitu preferred share, tolak dengan tunai dan setara tunai iaitu cash and cash equivalent. Seterusnya, sebagai contoh, untuk company, untuk seorang pelabur untuk pilih antara dua company, contohnya company A ni dia mempunyai
mempunyai pemulihan pasaran sebanyak $10 juta tanpa hutang, manakala company B dia mempunyai pemulihan pasaran yang sama dan hutang sebanyak $5. Okey, antara company A dan company B ni sudah tentu company A mempunyai pemulihan pasaran yang lebih baik kerana tanpa hutang. Okey. Apakah itu definisi EBITDA? EBITDA ini adalah singkatan bagi pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan juga pelunasan. So, kebiasaannya EBITDA ni dia akan digunakan sebagai salah satu faktor untuk kita ukur nilai keuntungan profit suatu company lah. So, EBITDA ni dia juga adalah salah satu indikator yang para pelabur gunakan untuk memilih ataupun mengenal pasti syarikat yang lebih untung. So, formula bagi EBITDA iaitu EBITDA bersamaan dengan keuntungan operasi tambah susut nilai tambah dengan pelunasan. Ataupun EBITDA juga kita boleh kira melalui EBITDA sama dengan pendapatan tolak perbelanjaan tidak termasuk cukai, faedah, susut nilai dan pelunasan. Okay, seterusnya kita perlu tahu sebagai pelabur, kita perlu tahu apakah kegunaan EBITDA. So, kegunaan EBITDA yang pertama adalah untuk mengukur pendapatan bersih iaitu net profit suatu company dengan kos yang berkaitan dengan faedah, cukai, susut nilai dan juga pelunasan. Ia juga boleh digunakan untuk menyeragamkan ataupun selaraskan prestasi syarikat berbanding dengan purata industri ataupun prestasi syarikat yang sama yang berada di bawah sektor yang sama lah. Kemudian, program value EBITDA juga mengatakan bahawa formula memberikan pandangan yang lebih baik tentang seberapa baik perniagaan melakukan, tetapi pengkritik pula berpendapat bahawa ia digunakan untuk mengaburkan tanda-tanda amaran seperti tingkat hutang yang tinggi, perbelanjaan meningkat atau kekurangan. Okey, kemudian bab 2 saya akan menceritakan tentang kelebihan dan juga kekurangan. Okey, kelebihan EBITDA yang pertama digunakan untuk bandingkan keuntungan ni. Tadi saya dah sebut sebelum ni. Yang kedua juga digunakan untuk menilai suatu keuntungan syarikat tu macam mana, dia punya trend dia macam mana. Dan yang ketiga dapat mencantikkan keuntungan syarikat. Yang keempat dapat menolong pelabur membuat perbandingan antara instrumen pelaburan yang lain. Itu indikator yang lain lah. Kelebihan menggunakan EBITDA dijelaskan. Okay. Secara teori, EBITDA sama dengan price earning ratio, iaitu perkara yang lebih baik menilai nisbah EBITDA ini adalah tidak seperti price earning ratio. Ia adalah struktur modal yang neutral, ia juga mengurangkan risiko. Risiko ini sangat penting, mengurangkan risiko pemulik ubah yang dipengaruhi oleh pelaburan modal dan pemulik ubah pembiayaan lain. So, EBITDA juga dia akan mewakili nilai aliran tunai suatu syarikat yang dihasilkan oleh operasi berterusan. Dia juga EBITDA ni dapat tunjukkan betapa menariknya syarikat ini dari segi dia punya cara pembelian berprestasi untuk bakal pelabur, sebab melalui EBITDA ni kita dapat tahu prestasi suatu syarikat itu sendiri. Okey. Kekurangan EBITDA. Dia ni terdapat rekod kewangan yang tidak sesuai, tidak peka dengan faktor pemilihan sebenar. Yang ketiga, penggunaan EBITDA ini kadang-kadang boleh memelirukan. Yang keempat, mungkin akan menggunakan manipulasi bagi pelabur lah. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kegunaan enterprise value bagi EBITDA ini. So, apa yang kita perlu tahu adalah nisbah nilai perusahaan bagi EBITDA ini adalah digunakan untuk banding keseluruhan nilai perniagaan enterprise value itu sendiri dengan jumlah EBITDA. Sebab apa? Kita tahu kan formula EBITDA tadi, pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan penghasilan, di mana keuntungan syarikat sebelum
mana-mana pemotongan dibuat. Okey, formula contoh yang diperolehi setiap tahun, nisbah ini dia akan memberitahu pelabur berapa kali EBITDA mereka dibayar sekiranya mereka memperolehi keputusan perniagaan. So, kita juga kena tahu apa kelebihan dan juga kekurangan enterprise value bagi dividen. Yang pertama, kelebihan itu sendiri. Dianya digunakan secara meluas dan dijadikan rujukan dalam komuniti kewangan, iaitu pelabur-pelabur dan juga penalisis kewangan itu sendiri. Yang kedua, berfungsi dengan baik untuk menilai perniagaan yang stabil dan matang dengan perbelanjaan modal yang lebih rendah. Yang ketiga, bagus untuk membandingkan nilai relatif perniagaan yang berbeza. Okay, pelabur terutamanya yang menggunakan nisbah enterprise value bagi EBITDA ini, organisasi untuk menentukan sama ada syarikat yang dinilai itu tinggi ataupun rendah. So, nilai EBITDA yang rendah ini dia menunjukkan bahawa organisasi tertentu mungkin dinilai terlalu rendah, dan jika nisbah itu tinggi, mungkin organisasi itu dinilaikan terlalu tinggi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kekurangan itu sendiri. Kekurangan nisbah enterprise value divided by EBITDA adalah nisbah yang berguna yang berada di atas teknik tradisional lain yang serupa dengannya. Walau bagaimanapun, ia mempunyai kekurangan tertentu yang perlu kita sebagai pelabur ini tahu sebelum kita gunakan. Pertama, EBITDA sebenarnya mungkin adalah ukuran bukan GAAP yang memungkinkan lebih banyak pertimbangan mengenai apa yang ada dan juga apa yang tidak ada dalam perniagaan ini. Ia juga mungkin bahawa organisasi itu sendiri ataupun syarikat itu sendiri dia mengubah perkara-perkara yang patut ada dalam perniagaan mereka dalam satu tempoh pelakuran ataupun satu tempoh masa lah. Kemudian kekurangan yang lain juga mungkin syarikat ini tidak mengambil kira perbelanjaan modal cara pengira, cara untuk mengira perbelanjaan modal iaitu capital expenditure. So, mungkin formula panduan ini menunjukkan cara mengira perbelanjaan modal iaitu capital expenditure tadi dengan memperoleh formula capital expenditure daripada penyata pendapatan dan juga kunci kira permodalan dan pengalisi kewangan. So, nisbah ini juga sukar disesuaikan untuk kadar pertumbuhan yang berbeza. Maksudnya, nisbah ini kita tak boleh guna untuk syarikat yang berada di dalam sektor yang berbeza. Contoh, kalau kita nak guna ni sesuai untuk Maxis dan juga Selcom sebab dua-dua bawah sektor komunikasi. Seterusnya saya akan menceritakan isi kandungan di mana kita perlu tahu sektor yang manakah sesuai untuk kita gunakan penilaian ini, iaitu enterprise value bagi nilai EBITDA. Oleh itu, kita kena tahu bahawa enterprise value bagi EBITDA ini sesuai untuk digunakan di mana sektor ataupun industri itu dia berinvestasikan modal. Contohnya sektor minyak dan gas, automobil, keluli, simen, ataupun sektor tenaga atau utility. Walau bagaimanapun, nisbah nilai perusahaan bagi dividen tidak sesuai untuk digunakan dalam company yang mempunyai cash flow negatif. Seterusnya bab ketiga iaitu tentang langkah-langkah kita gunakan enterprise value bagi dividen. Di sini saya akan ajar atau tunjukkan langkah-langkah, iaitu kita ada 11 langkah untuk kita gunakan indikator ini. Langkah pertama, kita boleh buka di mana-mana laman yang kita inginkan. Contohnya sama ada Google, Safari ataupun Mozilla. Contoh saya gunakan di Google. Kemudian kita pilih TradingView, platform laburan kita biasa ataupun kita rasa sesuai. Contohnya saya guna TradingView. Kedua, kita pilih mana-mana syarikat. Yang ni bukan untuk pilih untuk labur tapi just
pilih secara random macam tu je sebab kita nak tekan kepada carta berciri penuh iaitu di langkah ketiga. Lepas kita pilih syarikat yang tadi tu, dia akan keluar button carta berciri penuh. So, tekan pada button itu untuk dia tengok carta teknikal macam tu. Okay. Setelah graf macam ini keluar, okay, dekat bawah itu kita akan ada nampak filter. Kemudian kita tekan button filter ini untuk kita besarkan. Untuk kita besarkan, itulah besarkan kita punya gambar lah untuk mudah kita tengok. Maksudnya kita tak payah tengok graf itu, kita selesaikan bawah dulu. So, filter yang saya cakap sebelum tadi adalah untuk bertujuan kita tambah jalur interface value bagi EBITDA. Kerana sebenarnya pada asalnya dekat bawah ini tidak ada jalur ini sebab mungkin satu tak muat, tapi memang tak adalah awal. Jadi untuk kita sebagai pelabur yang menggunakan interface ni, jadi kita perlu tambah jalur interface value bagi EBITDA ni. Okay, langkah seterusnya. Setelah tekan tadi, tekan keluar macam ni. Semua deskriptif, parameter, and technical. Kemudian kita tekan parameter untuk kita cari EBITDA tadi. Sebab EBITDA ni kemudian kita tarik EBITDA, kemudian pilih pada nilai perusahaan bagi EBITDA PM ni. Kemudian kita masukkan nilai bawah 10. Sebab apa? Tadi pakai pelabur tadi cakap bahawa nilai sesuai ataupun nilai yang normal adalah bawah 10. Okay, kemudian lepas dah masukkan tu, kita pangkah ke atas tu, and then lepas dah pangkah dia akan keluar macam ni. Lepas tu kita perlu tambah laju sebab pada asalnya yang kita dapat tengok sekarang ni adalah dia tak ada laju, maknanya ada akhir, perubahan, volume, nilai pasaran, PE, EPS, pekerja, sektor, tapi tak ada EV bahagi dengan EBITDA yang kita nak tadi. Okay, lepas tu kita tambah pada tekan 3 button yang persediaan laju ni. Lepas tu kita pilih balik EBITDA di mana nilai perusahaan bahagi EBITDA yang tadi. Okay, lepas dah tekan ni, dah tandakan right click tu, okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dah ada. Tapi untuk langkah 10 ni, even though dia dah ada, tapi kalau kita pastikan sektor pula kedudukan dia terabur. So kita kena tekan double click pada right tu, pada sektor tu untuk kita aturkan balik kita punya sektor. Kenapa? Sebab tadi kita cakap yang nisbah nilai perusahaan bagi EBITDA ni hanya boleh digunakan untuk bandingkan syarikat yang berada sektor ataupun industri yang sama. So kat sini kita dapat tengok sektor dia berbeza-beza. Okay, sebelum tu kita juga boleh ubah kita punya country mana yang kita nak labur. Contohnya dekat sini dia pilih USA. Tapi contoh saya nak pilih Malaysia. Okay, next step. Langkah seterusnya saya dah tukar kepada Malaysia punya, and then kita juga dapat tengok sektor tadi tersusun. Okay, lepas semuanya dah selesai ni, kita boleh bandingkanlah EBITDA yang sesuai. Sebab tadi macam nilai bawah 10, so apa yang kita berikan kat sini semua bawah 10. Seterusnya bab terakhir iaitu contoh penggunaan enterprise value bagi EBITDA. Okay, contoh ini saya akan bandingkan nilai enterprise value bagi EBITDA di antara dua syarikat ataupun beberapa syarikat yang berada di bawah sektor yang sama. Setelah saya gunakan sebelah langkah yang saya ajarkan sebelum ni, saya pun dapatlah. Yang kita lihat ini, itu saya pilih di bawah sektor utility ataupun sektor tenaga ini. So, yang kita dapat tengok sini yang ada adalah PVA Holdings Berhad, Runhill Utilities Berhad, kumpulan Perangsang Selangor, and then MMC Corporation Berhad, Malakoff Corporation Berhad dan juga Tenaga Nasional Berhad. Okay, kemudian saya susun mengikut nilai yang paling rendah kepada paling tinggi, iaitu paling rendah adalah Runhill Utilities di mana nilainya adalah 3.08. Kemudian PVA Holding pula 5.58. So
apa yang saya baca kat sini, semua nilai ini adalah bawah 10 seperti mana para kat juga tahu. So, semua company kat sini adalah elok ataupun sesuai untuk kita sebagai pelabur nak masuk. Sebab kita tahu dia punya nilai nisbah nilai perusahaan bagi Elite tadi rendah, iaitu bawah 10. So, kalau kita ingat balik, tadi ada pelabur strategi yang pertama dicakap bahawa nilai bawah pada 6 adalah tidak sesuai, tapi ada pula pakar pula kata, dia kata normal untuk bawah 10. Jadi mungkin sebagai langkah selamat ataupun untuk pelabur yang nak masuk, mungkin kita boleh ambil nilai pada tengah-tengah seperti 7.9, iaitu syarikat MMC Corporation Berhad, ataupun kita juga boleh cuba untuk ambil tenaga nasional Berhad, iaitu kita tahu ini adalah syarikat Malaysia yang mana yang monopoli syarikat elektrik ataupun tenaga yang ada di Malaysia sendiri. So, tahu yang ini adalah syarikat yang bagus. Okey. So, kesimpulan tentang ini bagi edit dan nisbah ini adalah penting dan digunakan secara meluas untuk menganalisis nilai perusahaan suatu company itu sendiri. So, metrik ini telah berjaya menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa menggunakan metrik tradisional seperti nisbah PE. Oleh itu, pelabur lebih sukakan nilai yang ini yang saya ajarkan. Okey. Juga, ianya adalah kerana nisbah ini bersifat modal struktur neutral. Ianya digunakan secara efektif, iaitu berkesan untuk kita bandingkan antara organisasi dengan tentang leverage yang berbeza yang tidak mungkin berlaku dalam hal nisbah yang sederhana. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Harap ibu saya ini dapat sebesar sedikit membantu para pelabur untuk mula berjaya dalam pelaburan. Terima kasih.